direncanakan jadi tamat untuk aksi dari Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur diceras pada malam ini dengan keputusan masa penuh Malaysia 3, Maldives. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menonton TV9 bersama saya Marsila Hassan untuk perlawanan hari ini persahabatan Tier 1 Malaysia bertemu dengan Maldives di mana menyaksikan keputusan untuk permainan malam ini memihak kepada Malaysia dengan keputusan 3-0. Masih lagi bersama saya ketika ini Ahmad Syarul Azhar dan juga kita akan bersama dengan Hanif Miswan untuk kita bincangkan mengenai perlawanan sepenuh masa. Okey, Syarul, kita nampak Faisal Halim di separuh masa kedua tu nampak lebih konsisten, lebih lah permainan dia. Saya cukup suka dengan perubahan permainan pada separuh masa kedua. Nampak perubahan-perubahan yang ketara daripada bahagian serangan, daripada bahagian midfield dan berbalik pada cerita pasal Faisal Halim tadi kita nampak beliau lebih free roll tadi Betul. daripada first half tadi dia macam terikat dengan dia punya kedudukan di satu area saja permainan, tetapi untuk separuh masa kedua beliau mungkin tukar gear. Mungkin first half tadi dia pakai gear 1 sampai gear 3 je. Yang ini dimasuk second half dia dah pakai sampai gear 5. So ini perbezaan yang kita dapat lihat dengan ketara. Okey, macam mana pula Syarul melihat kombinasi Faisal dan juga Darren Lock? Baik, semakin baik dan kita jangan lupa ada satu kemasukan satu keputusan untuk pertukaran yang besar dibuat oleh Kim Panggun tadi yang mendatangkan impak yang besar. Betul. Kemasukan Litak tadi sebenarnya menambah dia punya sengat dalam attacking daripada midfield ke bahagian serangan kita tadi. Betul. Dan saya petik apa yang Ahmad Syarul katakan tadi berkaitan dengan kemasukan Litak ni, urgency tu ditambahkan untuk bahagian serangan. Kita tahu dengan mengeluarkan Safawi itu satu big call juga. Apatah lagi Safawi adalah ketua pasukan pada malam ini, tapi mungkin ada faktor kecederaan, kecegasan juga yang dilalui oleh Safawi. Jadi Litak sebenarnya memberikan satu tambahan yang sangat baiklah, bukan saja pada perlawanan ini tetapi pada perlawanan pertama tempoh hari berdepan dengan pasukan Kemboja. Dan pada malam ini beliau membuktikan bahawa ini mungkin antara program yang boleh merencanakan sukses kepada pasukan kebangsaan. Betul, dan kita melihat sekarang ni gol yang dihasilkan untuk perlawanan separuh masa kedua tadi. Ini jaringan daripada Litak sebenarnya untuk pasukan Malaysia, dan ini seakan bersahaja saja menurut Ahmad Syarul dengan permulaan daripada Faisal Halim, kemudian Sergio Aguero dan juga Litak Ya, gandingan 3 pemain yang cukup baik untuk gol Litak ni tadi. Bagaimana kita lihat Sergio Aguero dengan Faisal Halim ni, dia punya one-two passes tu menggunakan kepala je sebenarnya. Dan larian lolos yang dibuat oleh Sergio Aguero lepas tu, dia dapat melihat kelibat di mana Litak nak buat running through, larian terus dan umpanan yang cantik ke tengah dan tapping yang baik menggunakan kaki kiri daripada Litak untuk gol ketiga. Okey, dan bercakap mengenai Sergio Aguero, kita menyaksikan malam ini di separuh masa kedua ada 6 pertukaran dilakukan, antaranya Sergio Aguero masuk menggantikan Darren Lock. Okey, melihatkan kepada prestasi Sergio Aguero malam ini, adakah dia memberikan impak yang besar kepada perlawanan malam ini? Nak kata impak tu besar sangat dengan apa kerja keras yang dibuat oleh Darren Lock tu nampak tak adil lah kan, tak adil. Tetapi impak yang besar yang berlaku adalah kemasukan Litak. Itu saya kena highlightkan di sini. Litak masuknya Stuart Wilkin, Alif Haikal. Kita jangan lupa Hakim Hassan. Kita tak boleh lupa ni pemain-pemain yang maknanya Kim Panggun dah nampak dah pemain macam mana yang perlu dimasukkan untuk situasi tertentu. Untuk keadaan hari ini dimasukkan Litak, dimasukkan Hakim Hassan, impact tu ternyata nampak nampak kita punya flow untuk menyerang tu smooth. Begitu cantik pergerakan untuk menyerang tu tersusun dengan baik. Kita tengok bagaimana Azam Azmi 2-3 kali membuat umpanan. Jadi di situlah sebenarnya flow permainan yang kita nak lihat untuk separuh masa kedua dan benda tu berlaku. Dan saya kira walaupun itu berlaku, koordinasi dan juga kombinasi antara pemain-pemain itu masih perlu diperbaiki lagi kan? Ya, betul. Sangat setujulah kerana kita tahu ini antara skor yang sangat berbeza, disalin sepenuhnya daripada call-up yang kebiasaannya kita ada untuk pasukan kebangsaan. Dan macam yang Mak Syarul kata seawal rancangan tadi, masih lagi perlu mendapatkan keserasian. Sangat setuju kerana kita nampak
ada persefahaman yang masih lagi perlu diperbaiki sangat di atas padang. Terutamanya first half kalau kita tengok bahagian midfield tak generate betul-betul kan. Jadi ini kalau kita tak betulkan benda ni maknanya kita akan hadapi masalah ketika pertandingan yang sebenarnya nanti. Adakah itu sahaja yang perlu diperbaiki? Sebab malam ni walaupun kita menang 3-0 tapi sebenarnya masih banyak lagi yang perlu diperbaiki oleh pasukan. Kerana dua pertembungan yang kita jumpa ini kita tidak dibolosi dan itu mungkin kerana kita hanya berdepan dengan pasukan Kemboja dan juga pasukan Maldives tanpa untuk merendahkan pasukan kedua-dua pasukan ini, tapi kita tahu bahawa kita memang mampu untuk menewaskan kedua-dua pasukan ini. Tapi harus diingat kita akan berdepan dengan Myanmar nanti, dengan Vietnam, Singapura juga turun dengan kekuatan full force mereka barisan terbaik yang akan diturunkan nanti. Jadi itu mungkin bakal menjadi cabaran yang sebenar lah. Sebab tu kita cakap tadi Shihan perlu diuji pada malam ini. Betul. Untuk membuktikan bahawa dia boleh bersedia dengan ujian-ujian yang akan datang pada peluang-peluang nanti. Tapi apa yang ingin saya katakan ini perancangan FAM tu penting. Memberi kebenaran untuk Kim Panggun mengharungi dua perlawanan persahabatan. Tanya kepada dia punya presiden Datuk Amidin kerana memberi ruang dan peluang kepada Kim Panggun untuk kumpul tim dia dan dapat lagi 2 game. Dan ini game yang cukup-cukup baik untuk kita mengharungi Piala AFF nanti. Betul. Okey. Dan saya kira Kim Panggun berjaya untuk game kali ini 2 perlawanan, tapi untuk ke Piala AFF nanti untuk memberikan lebih impact kepada tim kita nanti, apa lagi yang mereka perlu lakukan, apa yang perlu diimprove untuk pemain tim secara keseluruhannya? Oh, saya. Saya masih dapatkan pandangan awak. Bermain macam mana? Kan? Macam mana transaksi daripada defending kepada attacking. Bagaimana dua jeneral di padang, maksudnya dua jeneral ni orang yang di tengah lah, midfield di tengah, merencanakan how to attack and how to defend. Ini benda-benda yang bukan mudah. Bukan mudah nak dapat keserasian. Saya masih lagi kesian dengan Safawi Rashid yang masih lagi struggle, sama ada dia struggle dengan injuries dia ataupun struggle dengan dia punya performance. So saya mendoakan agar dia kembali dengan corak permainan yang seperti dulu untuk membantu bahagian serangan kita lebih jitu lagi. Betul. Kerana Safawi penting untuk mendapat prestasi tersebut. Dia pemain yang sangat penting, digeruni oleh pemain-pemain lawan di peringkat rantau Asia Tenggara ni dah cukup dikenali tapi untuk dia mendapatkan kembali prestasi tersebut, saya memujilah. Kerana bila kita berikan lilitan lengan ketua pasukan itu, dia memang nak tak nak memang kena terus push gear dia untuk mendapatkan prestasi dia dan tak boleh sambil lewa dalam mana-mana perlawanan sekalipun Mak Syarul sebagai bekas ketua pasukan. Saya tak nampak ada pemain yang ambil perlawanan persahabatan, dua perlawanan persahabatan ni secara sambil lewa. Tak ada. Saya tak nampak. Saya nampak komitmen mereka, kesungguhan mereka, karakter mereka untuk memberi 100% punya effort kepada apa kepercayaan yang telah diberikan oleh Kim Panggun dengan memanggil mereka di dalam camp. Jadi saya pasti semua akan membuat kesungguhan, memberi kesungguhan, komitmen yang terbaik untuk pasukan kebangsaan kita kali ini. Tapi Syarul pressure lah untuk Safawi sebab dalam masa yang sama dia perlu membuktikan juga kepada terutamanya peminat-peminat sukan tanah air kan yang dia sebenarnya mampu untuk beraksi dengan lebih baik. Sepatutnya kerana ini mungkin medan dia untuk membuktikan dia masih lagi boleh beraksi dengan sangat baik. Jangan lupa yang dia masih lagi muda, belum lagi untuk menjangkau usia 30-an, masih lagi sepatutnya berada dalam peak performance sebagai seorang pemain dari sudut sains sukannya juga. Jadi sangat penting ini mungkin boleh menjadi sama ada satu kejohanan yang boleh break dia ataupun buat dia kembali kepada prestasi yang lebih baik kan. Saya percaya dia akan kembali semula pada prestasi yang terbaik beliau. Dan ini adalah bagaimana beliau nak mengatasi benda ni, itu dia kena lalu benda tu. Bila kena lalu, lepas dia lalu baru dia tahu macam mana dia nak boost up balik. Dan dia memerlukan kawan-kawan atau pemain lain di sekeliling dia untuk dia mendapat prestasi yang terbaik selepas ini. Teamwork lah yang paling penting sekali. Betul. Okey, dan selepas tamatnya perlawanan malam ini, pasukan Malaysia akan memulakan kempen saingan AFF pada 21 hari bulan nanti, 21 Disember 2022 di mana Malaysia akan bertemu dengan Myanmar di Stadium